apa yang kita hendak buat ialah kita hendak melihat struktur lemak dan minyak. Jadi struktur lemak adalah seperti yang ditunjuk di sini. Jika kita ingat balik ke topik yang kita baru habis iaitu ester, ingat ester mesti dibuat daripada alkohol dan asid. Jadi, di dalam struktur lemak ataupun minyak, kita mesti ada sebahagian yang datang daripada alkohol dan sebahagian yang datang daripada asid kita. Jadi, di sebelah sini kita ada alkohol kita. Alkohol yang kita guna dipanggil gliserol. Gliserol mengandungi 3 OH kumpulan atau kumpulan hidroksil. Di sebelah sini, kita mendapat rantai-rantai asid lemak kita. Biasanya di dalam setiap lemak atau minyak punya molekul, kita ada 3 asid lemak. Asid lemak kali 3. Ini bergabung melalui tindak balas pengesteran dan menghasilkan molekul-molekul lemak ataupun minyak kita. Ingat, lemak dan minyak mengandungi satu alkohol iaitu gliserol dan pada amnya 3 rantai asid lemak untuk menghasilkan ester kita. Asid lemak adalah asid karboksilik yang mempunyai rantai panjang yang mengandungi lebih daripada 10 atom karbon. Contoh asid lemak tepu adalah asid palmitik ataupun asid stearik. Contoh asid lemak tak tepu adalah asid linoleik ataupun asid oleik. Gliserol adalah alkohol dengan 3 karbon dan 3 kumpulan hidroksil. Nama kimia gliserol adalah propan 1,2,3-triol. 3 asid lemak bergabung dengan 1 gliserol untuk menghasilkan minyak atau lemak. Ayat tindak balas adalah asid lemak campur gliserol menghasilkan minyak atau lemak campur air. Maksud mono unsaturated, mono tak tepu. Rantai asid lemak ada hanya 1 ikatan ganda 2. Maksud poly unsaturated, poly tak tepu. Rantai asid lemak ada 2 atau lebih ikatan ganda 2. Pengkelasan lemak. Jika peratus molekul tepu lebih daripada molekul tak tepu, lemak itu dikelaskan sebagai lemak tepu. Sifatnya adalah pepejal pada suhu bilik darjah. Jika peratus molekul tak tepu lebih daripada molekul tepu, lemak itu dikelaskan sebagai lemak tak tepu. Sifat amnya adalah cecair pada suhu bilik darjah. Menukar lemak tak tepu ke lemak tepu. Ini dibuat dengan proses penghidrogenan. Lemak tak tepu dipanaskan dengan gas hidrogen pada suhu 180 darjah Celsius dengan mangkin nikel. Ingat, tindak balas penghidrogenan alkina. Alkina adalah contoh hidrokarbon tak tepu. Menukar lemak tak tepu ke lemak tepu, jisim molekul akan meningkat, takat lebur akan meningkat dan lemak tak tepu akan menjadi pepejal pada suhu bilik.
Contoh, minyak ditukar ke margarin atau minyak sapi. Kesan lemak ke atas kesihatan. Diet yang kaya dengan lemak dikaitkan dengan penyakit kardiovaskular. Ini kerana paras kolesterol dalam darah meningkat. Kolesterol menyebabkan arteri kita sempit dan keras. Kolesterol dalam plak menyumbat salur darah. Ini menyebabkan tekanan darah tinggi dan mungkin serangan jantung atau stroke. Sekarang kita hendak melihat dengan lebih mendalam asid lemak. Asid lemak mengandungi lebih daripada 10 atom karbon. Jadi ingat, semua asid lemak mesti ada lebih daripada 10 atom karbon di dalamnya. Kita ada dua jenis asid lemak. Pertama, kita ada asid lemak yang tepu. Bermaksud tidak ada ikatan ganda dua karbon di dalamnya. Asid lemak yang satu lagi adalah yang tak tepu. Bermaksud ada ikatan ganda dua karbon di dalamnya. Asid lemak tak tepu dipecah kepada dua kumpulan sekali lagi. Jadi, jenis minyak yang dihasilkan bergantung kepada asid lemak yang diguna. Jika asid lemak yang diguna untuk membuat minyak ada satu ikatan ganda dua, minyak itu dipanggil monounsaturated. Jika asid lemak yang diguna untuk membuat minyak itu mempunyai lebih daripada satu ikatan ganda dua, minyak itu dipanggil polyunsaturated. Jadi, jenis minyak bergantung kepada asid lemak yang diguna untuk membuat molekul minyak tersebut. Akhirnya, kita juga mesti faham keburukan minyak dan lemak. Minyak dan lemak mengandungi kolesterol. Dan kolesterol ini boleh menyebabkan penyakit arteriosklerosis. Arteriosklerosis ialah penyakit di mana arteri kita menjadi sumbat dengan kolesterol yang disimpan di dalam arteri tersebut. Bila arteri kita sumbat, akhirnya ini boleh menyebabkan sakit jantung ataupun stroke.